Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya kita mengimbas kembali sedikit perkongsian kita dalam kuliah yang lalu. Antara perkara yang saya sentuh ialah 4 buah kitab yang utama, iaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah 4 kitab yang utama. Selain itu ada lagi kitab-kitab yang lain di samping suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Kitab Bible, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tajuknya diletakkan Alkitab. Bible ni bahasa Inggeris, Alkitab bahasa Melayu. Kiranya kita masih berminat untuk membaca saki-baki kitab Taurat dan kitab Zabur, bolehlah kita tengok di dalam Bible hari ini. Masih ada lagi saki-baki dia, iaitu di dalam Perjanjian Lama. Kemudian jika kita teringin untuk membaca serba sedikit sisa-sisa kitab Injil, masih ada juga di dalam Bible hari ini. Di dalam Bible hari ini ada 4 Injil. Padahal Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa satu saja. Tapi yang ada sekarang yang digunakan pakai oleh kaum Kristian 4 buah Injil, iaitu Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas dan Injil Yohanes. Kemudian kita juga telah melihat di dalam agama Kristian ini ada 2 golongan yang utama. Golongan pertama dikenali sebagai Unitarian, Unity. Mereka tidak percaya Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Tapi golongan ini semakin hari semakin sedikit, sebab mereka ni selalu tertindas. Dan mereka inilah yang akidah mereka hampir dengan akidah orang-orang Islam. Yang banyak hari ini ialah golongan jenis yang kedua, iaitu golongan Trinitarian. Mereka percaya Tuhan ni 3 dalam 1, 1 dalam 3. Iaitu Bapa pun Tuhan, Roh Kudus pun Tuhan, Nabi Isa pun Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan. Dari mana asal sebutan Nasrani ataupun Nasara? Dipercayai daripada nama asal kampung Yesus ataupun Nabi Isa, iaitu Nazareth. Orang-orang Melayu juga ada menyebut Nasrani sebagai Serani. Bagi orang-orang Melayu, Serani ini ialah keturunan orang-orang Portugis di Melaka. Dan ada juga yang kita faham Serani ini sebagai kacukan, anak kacukan apabila orang Asia berkahwin dengan orang Eropah. Itu disebut Serani juga bagi orang-orang Melayu. Okay, apa itu Kristian? Kristian ialah orang-orang yang mengikut ajaran Yesus ataupun mengikut sesuatu yang mereka percaya sebagai ajaran Yesus. Itulah dia umat Kristian. Dan akhirnya kita telah melihat nama surah Maryam. Dalam Al-Quran ada satu surah, nama surah Maryam bersempena dengan nama mak kepada Nabi Isa. Nama surah Maryam ini menunjukkan Al-Quran benar-benar datang daripada Allah, benar-benar wahyu, bukannya satu kitab yang dikarang, yang direka oleh Nabi Muhammad. Sebab apa? Sekiranya Nabi Muhammad mencipta Al-Quran, sudah tentulah dia meletakkan nama mak dia, Aminah, sebagai nama surah. Tapi dia tak letak.
sudah tentulah dia meletakkan nama isteri-isteri dia, Aisyah, Khadijah dan lain-lain. Tapi dia tak letak. Sudah tentu juga Nabi Muhammad akan meletakkan nama anak dia, Fatimah dan lain-lain. Tapi dia tak letak. Mengapa dia tak letak? Sebab Al-Quran ini datang daripada Allah, benar-benar wahyu. Nabi Muhammad tak boleh nak pilih. Tak boleh nak pilih nama-nama surah ni, melainkan bagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi nama surah Maryam sebagai satu bukti Al-Quran datangnya daripada Tuhan, bukanlah ciptaan manusia ataupun ciptaan Nabi Muhammad. Dan kita telah melihat serba sedikit kisah Maryam, iaitu mak kepada Nabi Isa. Mak kepada Maryam ni berangan-angan untuk mendapatkan anak lelaki, supaya boleh dijadikan pendeta kepada kaum Yahudi. Lahir anak perempuan. Tapi sebab dia dah bernazar nak jadikan Maryam sebagai pendeta, maka Maryam pun dijadikan pendeta juga, diletakkan di satu tempat yang khusus, memandangkan dia seorang saja perempuan. Jadi Maryam pun beribadahlah di tempat dia tu. Di tempat dia beribadah ini, dia tak perlu cari makanan. Sebab apa? Sentiasa ada malaikat datang hantar makanan. Apabila penjaga dia, iaitu Nabi Zakaria, pergi tengok, tiap-tiap dah ada makanan dah di sebelah Maryam ni. Satu hari datang seorang lelaki yang tak dikenali masuk ke dalam tempat Maryam beribadah. Itulah dia malaikat. Malaikat ni bagi tahu Maryam akan mengandung dan melahirkan anak.